Teknologi FDM atau Fused Deposition Modeling adalah teknologi pembuatan aditif yang membina objek lapisan demi lapisan. FDM banyak diaplikasikan dalam industri seperti automotif, ruang angkasa, pembinaan, pemakanan dan banyak lagi. Sebelum kita pergi lebih mendalam, mari kita kenali komponen asas bagi pencetak 3D yang digunakan dalam FDM. Pencetak 3D dalam teknologi FDM mengandungi 4 komponen utama. Yang pertama adalah platform binaan. Platform binaan atau katil pencetakan adalah bahagian penting dalam pencetak 3D. Ia terdiri daripada pelbagai jenis permukaan dengan sifat-sifat haba yang berbeza. Fungsi utama platform adalah untuk memastikan lapisan paling bawah model 3D tersebut mempunyai permukaan yang rata. Selain itu, ia juga mampu menyediakan permukaan yang boleh melekatkan termoplastik yang disemprit supaya dapat membentuk ikatan sementara semasa mencetak. Penyemprit. Penyemprit adalah bahagian yang mengawal pergerakan dan proses filamen. Ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu hujung sejuk dan hujung panas. Hujung sejuk mengandungi motor, manakala hujung panas mengandungi pemanas dan muncung pencetak. Filamen akan diisi melalui hujung sejuk sebelum ia sampai kepada hujung panas yang terletak pada bahagian bawah penyemprit. Muncung pencetak pada hujung panas akan menyemprit filamen dalam bentuk plastik cair, lapisan demi lapisan. Kepala pencetak. Sebahagian pencetak 3D mengandungi lebih daripada satu penyemprit di dalam kepala pencetak. Dengan adanya dua atau lebih penyemprit, membolehkan pengguna untuk mencetak bahan sokongan boleh larut apabila direndam dalam sesetengah kimia. Ia juga membolehkan pencetak 3D untuk mencetak pelbagai warna dalam satu masa. Proses yang berlainan diperlukan bagi setiap penyemprit untuk menentukan bahagian model mana yang akan dicetak menggunakan warna atau bahan tersebut. Kawalan antarmuka. Kebiasaannya, pencetak 3D mengandungi paparan LCD beserta skol fizikal dan penekan berodak. Sesetengah pencetak yang lebih canggih mengandungi antaramuka skrin sentuh yang digunakan untuk mengawal pencetak. Bergantung kepada model, terdapat juga slot bagi kad SD atau USB disediakan. Sekarang, saya akan terangkan bagaimana proses pencetakan 3D menggunakan teknologi FDM dilakukan. Untuk mencetak objek anda, perkara pertama yang anda perlu ada ialah idea tentang perkara yang anda ingin cetak. Jadi, terdapat dua cara untuk mendapatkan objek yang dicetak. Yang pertama ialah mencarinya dalam talian di laman web seperti Thingiverse dan MyMiniFactory. Atau anda boleh membuatnya sendiri dengan menggunakan permodelan CAD. Anda boleh menggunakan Tinkercad, Autodesk Fusion 360 dan banyak lagi. Sebaik sahaja anda mempunyai reka bentuk dan fail STL reka bentuk tersebut, anda akan ke langkah seterusnya iaitu langkah menghiris. Anda akan mengimport fail STL ke dalam perisian penghirisan. Terdapat juga pelbagai jenis perisian penghiris dan yang paling popular ialah Cura. Sebaik sahaja model anda berada dalam perisian penghiris, anda perlu melaraskan tetapan pencetak dalam perisian. Anda boleh melaraskan saiz muncung, dimensi katil, suhu filamen, kelajuan pencetak dan lain-lain. Kemudian, proses menghiris dimulakan. Sebaik sahaja anda mempunyai objek yang dihiris, anda akan mengeksport fail tersebut dan menyimpannya sebagai fail berformat G-code. Fail G-code akan dipindahkan ke kad SD dan dimasukkan ke pencetak. Sebelum anda mula mencetak, anda akan prapanaskan katil dan muncung yang boleh ditetapkan pada pilihan tetapan dan laraskan mengikut tetapan yang terdapat dalam penghiris. Setelah selesai, pastikan pencetak anda ditentukan. Ia membantu untuk mendapatkan cetakan sempurna yang konsisten dan bagus. Selepas itu, anda akan memuatkan filamen ke dalam pencetak. Gelendung filamen akan diletakkan pada pemegang gelendung. Pastikan ada plastik yang dikeluarkan untuk memastikan ia sedia untuk dicetak. Anda sudah bersedia untuk mencetak apabila anda melihat beberapa filamen plastik keluar daripada muncung. Kemudian, navigasi menu pencetak dan pilih objek yang ingin anda cetak. Apabila ia mula mencetak, pastikan beberapa lapisan pertama sempurna. Setelah objek selesai dicetak,
Filamen dikeluarkan dari pencetak dan disimpan dalam beg plastik supaya lembapan tidak masuk ke dalamnya dan menjadikan filamen anda rapuh. Untuk mengeluarkan objek anda dari katil, pengikis cat digunakan untuk mencongkelnya dari katil. Kemudian, pencetak disejukkan dan dimatikan dan produk akhir anda telah dicetak. Setelah memahami proses pencetakan 3D, mari kita belajar bagaimana untuk menghasilkan model yang berjaya. Perkara penting yang perlu diingat semasa mereka bentuk untuk pencetakan 3D adalah reka bentuk digital tersebut akan menjadi objek fizikal. Semua bentuk boleh direka menggunakan kanvas digital, akan tetapi tidak semua boleh dicetak dalam 3 dimensional. Oleh itu, beberapa pertimbangan perlu diambil kira dalam pencetakan 3D. Lapisan pertama, reka bentuk mestilah mempunyai luas permukaan yang cukup untuk memastikan ia terletak sebaiknya pada platform binaan. Bagi bahan seperti ABS, raft sering digunakan untuk mendapatkan tapak yang kukuh. Ia adalah kerja kaki si melintang yang bersambung dan terletak pada bawah model. Kemudian, lapisan pertama mestilah lebar dan cukup kuat untuk menstabilkan model daripada terjatuh semasa mencetak. Brim juga boleh digunakan untuk mengelakkan ia meleding disebabkan oleh perbezaan kadar penyuitan bahan. Ia dicetak dengan penambahan garis bentuk di sekeliling model. Brim lebih menjadi pilihan berbanding raft kerana ia mampu mengurangkan masa mencetak. Posisi objek. Posisi objek yang bagus adalah dengan mengurangkan bahan penyokong serta mengelakkan overhang. Overhang boleh didefinisi menggunakan peraturan 45 darjah di mana apa sahaja reka bentuk yang mempunyai sudut lebih dari 45 darjah mestilah menggunakan penyokong. Ketiadaan penyokong boleh menyebabkan termoplastik tersebut meleleh atau menggerinting. Oleh itu, reka bentuk mestilah menghadkan overhang semasa menyusun model. Ini akan memberi kemasan permukaan yang lebih baik dan membantu mengurangkan masa mencetak. Ketebalan dinding dan isian. Dinding mewakili permukaan luar model. Ia akan mempengaruhi sifat mekanikal model seperti kekuatan dan ketahanannya. Ketebalan dinding yang digalakkan adalah sekurang-kurangnya 0.8 mm. Bukan sahaja dinding, isian juga memainkan peranan penting dalam struktur, berat dan kekuatan model. Ketumpatan dan corak isian boleh diset di dalam penghiris. Lebih banyak isian, lebih berat model tersebut.